Kalau kita boleh kongsikan lagi antara program-program yang berjaya melahirkan pekerja yang berdaya tahan ini, Datuk. Di dalam usaha untuk memastikan kita melahirkan pekerja yang daya tahan, saya mesti mengakui bahawa memang ada pihak-pihak tertentu ialah yang telah membuat meruangkan pandangan mereka bahawa tenaga kerja Malaysia masih tidak mempunyai sikap yang lebih positif dan sebagainya. Semasa kita mengadakan perbincangan dengan pelabur-pelabur asing yang ada di dalam negara kita, institusi yang mewakili pihak-pihak majikan tempatan dan majikan luar negara, apa yang mereka memberitahu ialah mengapa mereka mau pekerja asing contohnya. Dan apa yang mereka memberitahu ialah pekerja tempatan di dalam bidang-bidang tertentu tidak mempunyai sikap yang positif tentang kerja dan mindah yang positif tentang kerja. Dan ini jadi satu ancaman kepada kita. Kerana kalau pekerja, contohnya mereka beritahu ada pekerja yang datang, lepas 1-2 minggu mereka tukar kerja. Dan ada pekerja yang datang, productivity mereka tidak beberapa memuaskan. Dan mereka tidak boleh berharap kepada pekerja daripada sikap bertanggungjawab mereka. Oleh itu, perkara-perkara ini adalah isu yang kadang-kadang membimbangkan kita, kerana golongan muda ini mesti diberi sikap-sikap dan ciri-ciri dan nilai-nilai yang lebih murni terhadap kerja, itu budaya kerja yang baik, etika kerja yang lebih baik. Okey, jadi dalam hal ini adakah Kementerian Sumber Manusia ada memberi garis panduan ataupun mewujudkan satu acuan tentang untuk pekerja negara kita? Tapi saya nakkan jawapannya selepas ini, Datuk ya. Jadi saudara jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini untuk kita lihat apakah ciri-ciri pekerja yang digariskan ataupun yang diidamkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jangan ke mana-mana. Kembali bersiaran dalam Dialog D1. Jadi saudara hubungi kami 0322829062 untuk terus berbicara bersama tetamu, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr.
S. Subramaniam. Namun sebelum kita mengambil pemanggilan pertama ini, mungkin kita boleh lanjutkan tadi, ya Dato' ya. Kita mempunyai kemudahan kelas pertama, tapi kita seringkali dikaitkan dengan mentaliti kelas ketiga. Tapi dalam hal untuk kita menjadikan pekerja di negara kita ini, pekerja Malaysia mempunyai daya tahan dan mempunyai protokol-protokol yang tertentu yang diidam-idamkan. Apakah ciri-ciri pekerja yang kita kehendaki sebenarnya, khusus daripada Kementerian Sumber Manusia sendiri? Di dalam melahirkan pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang lebih positif, perkara ini separuhnya boleh diajarlah. Tapi sebenarnya kebanyakan ini mesti wujud daripada diri mereka sendiri, ke atas galakan yang diberi. Dan contohnya di dalam institusi-institusi kita, iaitu kementerian mempunyai lebih daripada lebih kurang 27 institusi latihan perindustrian, di mana di dalam itu kita mengeluarkan lebih kurang tiap-tiap tahun ada 18,000 pelatih yang keluar daripadanya di dalam pelbagai jenis bidang latihan. Dan selain daripada memberi mereka latihan di dalam hard skills, kita telah menegaskan bahawa mereka pun mesti diberi latihan di dalam soft skills. Ini soft skills yang akan memberi mereka nilai-nilai yang saya telah sebut tadi. Contohnya ialah mereka mempunyai komitmen yang lebih tinggi kepada kerja mereka. Ini bukan untuk kepentingan jangka masa pendek, tapi untuk kepentingan jangka masa lama. Kalau sesuatu orang pekerja untuk menaik di dalam tangga kejayaan mereka di dalam dengan satu majikan, apa yang diperlukan ialah pada awalnya beliau mesti kekal dengan majikan itu. Kalau pada tiap-tiap 1 bulan kamu mempunyai majikan yang baru, harapan untuk kamu naik itu memang ada kurang daripada semua segi. Satu daripada pengalaman di sini, ya? So kesetiaan dan apa yang komitmen untuk menghadapi apa-apa isu yang masalah mungkin ada di dalam majikan itu, untuk secara dengan mengambil kira keperluan jangka masa panjang itu. Okey, jadi Datuk, kita akan sambung melihat ciri-ciri pekerja yang berdaya tahan ini. Kita ada seorang pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang. Selamat petang. Siapa di talian? Saya Amaluddin dari Selangor ni. Encik Amaluddin, ya, silakan dengan soalan. Okey. Saya ada 2 soalan ya. Ya. Yang pertama, sejauh mana Kementerian Sumber Manusia ini sebenarnya mempunyai satu perancangan latihan modal insan secara jangka panjang dan bersistem, kerana kita dapati dalam tempoh 10 tahun kita mengalami 2 krisis ekonomi. Latihan kemahiran ini hanya bertumpu ketika krisis ekonomi. Lepas recover, dia nampak macam tidak menonjol lagi, tidak dititik beratkan. Malah timbul isu-isu latihan kemahiran yang banyak dalam tempoh, misalnya semasa Fong Jang Om menjadi menteri misalnya. Dan soalan yang kedua, soalan saya juga, sejauh mana pula industri ini benar-benar mengiktiraf lulusan daripada institusi latihan di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti CJ Kemahiran Malaysia